Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okey, boleh nampak skrin saya? Okay. Boleh. Andai katalah tiba-tiba awak tak dengar suara saya, saya jaranglah berhenti bercakap. Okey, tiba-tiba awak tak dengar suara saya, tolong bagi tahu saya. Cakap cikgu termute. Sebab kadang-kadang dia terkeluar tanpa sengaja. Terkeluar tanpa rela gitu. Okay, so far awak dah belajar 2.3 quadratic functions. Okay, part 1, part 2, part 3. So part 1 awak dah belajar changes of A, B, C towards the shape of position of graph. Graph general form, okay, in terms of general form. So yang ni awak dah belajar lah what happen if there is change in A, B and C. Okay, so yang ni saya tak nak repeat. Okay, nombor 2 awak dah belajar relating the position of graph and the types of roots. Okay. Hilang saya punya. Mana saya punya yang ketiga? Tak apalah, nanti saya tunjuk hilang pula yang ketiga saya ni. Okay, so there are 3 types of roots. So the first one, b squared minus 4ac greater than 0. Okay, so when this is happened, okay, so you will have 2 real and different roots. Dua reals and different. Dua punca yang berbeza. Okay, so bila ada dua punca yang berbeza, awak akan ada intersect at 2 different points. So graf dia macam ni lah. Kalau graf awak minimum macam ni, maksimum macam ni. Okay, and then when you have b squared minus 4ac equals to 0, bila awak dah masukkan nilai diskriminan awak b squared minus 4ac, awak dapat sama kosong. So you will have 2 real and equal roots, or dia kadang-kadang dia panggil 1 root. Okay, sebab dua-dua tu adalah root yang sama, jadi sebenarnya dia hanya ada satu. Okay, so the graph touches as is at one point. So alpha equals to beta. So graph macam ni lah. Satu lagi keadaan dia bila pula saya kena nota. Okay, b squared minus 4ac less than 0. So yang ini kita akan ada no real roots. Okay. So tiada punca. So dia takkan does not intersect at any point on x-axis. So graf awak akan jadi macam gini. Okay, satu lagi graf maksimum jadi macam ni. Okay, so yang ni tolong ingat. So nombor 3 awak dah belajar how to transform. Okay, relation between vertex form with other forms. So you have 3 types of form: vertex form, general form, intersect form. So vertex form bentuk dia macam ni lah. When you completing the square, so akan dapat macam ni. General form seperti biasa x squared plus bx plus c. Intersect form bila dalam bentuk factors. Okay, so anytime when you want to get general form, bila mana awak nak dapatkan general form bentuk umum, awak kena expand. So daripada intersect form awak kena expand, daripada vertex form pun awak kena expand. Yang berbeza daripada general form, awak nak dapat vertex completing the square. Daripada general form awak dapat intercept, awak kena factorize. Itu je lah. Belajar part 3. Okay. Kemudian dia explain juga, okay, dalam vertex form, general and intersect form, awak boleh juga jumpa vertex coordinate, axis of symmetry secara langsung, direct boleh jumpa. Just plug in dalam formula sahaja. Okay, awak nak hafal boleh, tak nak pun tak ada masalah. Kalau tak nak hafal, awak akan buat yang mudahnya, semua transform jadi vertex form, automatic terus ambil value sahaja.
Okay, kalau awak tak transform dalam vertex form, so plug in dalam formula lah. So you have vertex coordinate negative b over 2a for x coordinate which is equals to axis of symmetry. And then awak dapat nilai x, just masukkan dalam fx. Okay, so intersect form pun sama lah. Okay. Adakah betul awak dah belajar sehingga ini? Betul ke? Dah belajar sampai sini? Betul. Betul eh? Betul. Confirm eh? Saya colourful sikit lah. Saya baru buat malam tadi. Kalau awak nak nanti bagi tahu, saya share. Saya share dalam group lah. Okay, so kita nak masuk yang keempat. Saya tak boleh naik sekarang. Sebab apa? Sebab masa kita terhad. Sejam setengah je. Okay, so ini part 4. Okay, 2.3.4. So tadi kita tengok the first one, effect on value of A, B and C towards fx equals to a squared plus bx plus c. Now kita nak tengok effect on A, H and K. Cantik nota teacher. Siapa yang berkata-kata ni? Sis, Akilah. Okay, so nombor 4, effect on A, H and K on the shape and position of graph. Graph fx equals to A times x minus h squared plus k. Okay, so yang ni bentuk apa ni? Bentuk apa ni? Bentuk saya. Vertex form. Betul form. Okay, yang first tadi bentuk general form. Dalam bentuk form pula tu. Yang first tadi adalah general form. So bila general form kita ada value ABC lah. Sebab tu kita ada change in ABC. So now vertex form. So kita ada unknown kita A, H and K. So what happen if there is change in A, H and K? So the first one, change in A. Okay, change in A sama je macam the first one. Okay, sebiji sama. Sebab apa? Sebab A ni adalah kecerunan untuk awak punya gradient for your curve. Okay, so dia konsep dia sama macam awak belajar first one. Ingat lagi ke yang first one tu? So saya buat macam gini. Cuba awak tengok value dekat sini. Okay, so bila kata A awak, yang ni apa tu? General lah kan, daripada awal-awal awak dah belajar kan. If A awak greater than 0, so bila A positif, jadi kita senyum. So bila senyum, kita akan ada minimum point kat bawah ni. Okay, kita akan ada titik minimum. Jadi graf ni akan passes through minimum point. Okay, when A less than 0, bila value A awak negatif, jadi bila negatif masam. So bila masam akan ada maximum point. Jadi graf tu dia akan passes through maximum point. Okay. So konsep yang ni sama macam the first one. So let's say lah original dia yang warna merah ni. A equals to 3. Okay. So what happen if your A greater than 3? Greater than 3 maksudnya A awak increases. So bila A awak increases maksudnya kecerunan kita bertambah. So bila bertambah maksudnya kita punya lebar graph tu, width of the graph decreases. Sebab apa? Dia makin cerun. Makin steep. Okay. So bila makin steep, kita punya lebar graph tu berkurang. So lebar graph tu yang mana yang ni Width of the graph decreases. Okay. As A increases, width of the graph decreases. And vice versa. Okay. So bila A decreases, maksudnya kita punya kecerunan makin kurang. Jadi the width of the graph increases. Graph kita makin lebar. Okay. Benda yang sama dekat A less than 0. Cuma yang ni mungkin awak keliru. So macam mana nak ingat? So awak tengok ni je. Okay, awak tengok value saja. Okay,
3 to 4 ni. 2, 3, 4 ni. So awak tengok value ni sahaja, awak apply macam graph minimum. Apply macam graph minimum. Okay, awak jangan keliru dengan negatif ni. Okay, negatif ni just untuk shape of the graph. Okay, shape of the graph. So awak nak tentukan graph awak tu makin lebar ke, the width of the graph decreases or increases ke. So tengok value ni saja. So apply macam yang ni. So let's say original dia A equals negative 3. So kita ada value 3 kat sini. Jadi bila A awak lebih daripada 3, saya tutup sekejap negatif ni. So bila A awak lebih daripada 3, which is 4, 5 and so on, 3.5 and so on, okay, contoh, maka kita punya gradient of the curve lagi steep, okay, more steep. Okay, so bila lagi cerun, maksudnya graf awak akan makin berkurang lebar dia, the width of the graph decreases sebab dia makin cerun kan. Begitu. So sama juga yang ni. Kalau kurang daripada 3, so kat sini 2, contohnya 2, jadi graf awak lebar. So sama konsep macam yang atas, yang first awak belajar tu. Okay. Ada soalan setakat ini? Fahamlah ke? Faham cikgu. Kan? Dah belajar kan? Okay, so next, change in H. Okay, soalan saya, apa itu H? Axis of symmetry. Axis of symmetry? Pasti. H, axis of symmetry? Maximum point atau minimum point. Maximum atau minimum point. Kalau point dia mesti ada partner, x, y coordinate kan? Saya nak H ni je. Betul lah axis of symmetry. Axis of symmetry dia mesti kena ada x sama dengan H, itu axis of symmetry. H sahaja? Point of symmetry. Maximum value. Apa dah? Maximum value? Seriously? No. Maximum value awak kena tengok y coordinate. Okay, so H ni adalah x coordinate. Untuk siapa? Untuk siapa? Vertex. Yes, vertex ataupun maximum or minimum point. Bijaklah korang ni. Baru belajar hebat dah. Okay. So dia adalah x coordinate for maximum or minimum point atau kadang-kadang kita panggil dia vertex. Okay. K ni barulah dia punya maximum ataupun minimum value. Maximum or minimum value. Okay. Atau dia adalah y coordinate untuk coordinate for x or minimum. So yang kata axis of symmetry tu betul, cuma bila axis of symmetry awak kena ada tulis x sama dengan h. Okay, x sama dengan wajib sebab dia adalah line, equation of the line. So kalau awak tulis h je, saya akan pangkal. Okay, so kelas saya sila dengar, saya akan pangkal. So kita tengok dulu change in h. So what happen bila h kita berubah? So h adalah x coordinate. Okay, bila x sama dengan h dia akan jadi axis of symmetry. So ni sebenarnya hanyalah apa tu namanya, common sense je. Awak boleh tengok logik dah. So tak payah apa pun, awak dah boleh tengok logik. So apa yang akan berubah? For example, graf dua-dua ni sama je perubahan dia. Okay, so bila h awak increase, okay, when h increases, awak tengok color biru nota saya ni. So awak akan tengok graf yang berwarna biru. Okay, when h increases, maksudnya bila h kita bertambah, so bila bertambah kita akan move to the right.
Tak kisahlah graf awak macam mana, maksimum ke minimum ke, so graf awak akan move to the right. Sebab kita punya H bertambah kan. For example dekat sini X kita 0. Okay, X equals to 0. So H kita adalah 0. So logiknya bila bertambah lebih daripada kosong lah. Lebih daripada kosong lah sebab dia bertambah kan. Jadi kita akan move to the right. So jadilah colour biru ni. Okay, sama juga dengan bila graf minimum. So vice versa, when your H decreases, your graph will move to the left. Okay, so ni ikut logik je. So bila nilai H awak berkurang, jadi kalau kat sini X kosong contohnya berkurang, maksudnya kurang daripada kosong lah. So bila kurang daripada kosong, semestinya sebelah kiri. So awak akan bergerak ke belakang. So jadilah graf yang colour kuning ni. Boleh faham ke? Boleh faham. Kan, ikut logik je kan. So, dalam effect on H dengan K ni kita tengok 3 benda. Okay, 3 benda. Benda pertama, the width of the graph. Okay, the width of the graph hanya berubah bila awak ada perubahan in A. Okay, untuk H dengan K dia tak akan berubah. Shape dia tetap sama dan dia punya width of the graph tetap sama. Awak just copy and paste awak punya graph saja untuk sebiji. Okay, itu bukan pertama, the width of the graph. Second one, awak kena tengok position of axis of symmetry. Okay, axis of symmetry. So, dekat sini yang berubah untuk axis of symmetry hanyalah satu. H sahaja. H sahaja. Yang lain tidak berubah. Okay, last kali maksimum dengan minimum value. Okay, so 3 benda awak kena tengok. Saya repeat sekejap lagi bila saya dah explain everything. Okay, so dekat sini untuk change in H, kalau awak tengok kat sini apa yang berubah? Of course lah awak punya axis of symmetry, sebab H awak berubah, automatic axis of symmetry awak berubah. Okay, sebab X koordinat kita berubah. Jadi paksi simetri kita pun berubah. Okay, tapi kita yang kat sini dia hanya bergerak kiri kanan, dia tak bergerak atas bawah. Jadi max and minimum value unchanged. Okay, so yang ini tidak berubah. Okay, nilai maksimum dengan minimum value awak tidak berubah. Okay, yang berubah hanyalah axis of symmetry. Okay, sebab X koordinat yang berubah. Okay, so boleh tahulah, dah boleh agak lah apa yang akan berlaku bila change in K. Okay, K kita adalah maximum minimum value. Dah sah-sah lah bila kata change in K, maximum dengan minimum value awak berubah, change. Okay, and then position of axis symmetry unchanged. Sebab apa? Sebab dia hanya bergerak atas bawah. Atas bawah sahaja bergerak. Okay, dia hanya berubah in K je. H dengan A maintain sama. Okay, so hanya berubah K sahaja, jadi kita punya maximum minimum value sahaja berubah. Jadi pergerakan yang berlaku hanyalah horizontal, vertically movement sahaja. Okay, atas bawah. So ikut logik, when your K increases, the graph will move upwards. Okay, logik lah. Bila nilai K awak meningkat, awak akan naik. Okay, when your K decreases, your graph will move downwards. Okay, so 3 perkara yang awak kena tengok dekat sini adalah the width of the graph, the position of axis of symmetry, the value of maximum and minimum. Boleh faham ke? Ada soalan nak tanya? Boleh Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Cikgu boleh. Alhamdulillah. So ingat 3 perkara bila dia kata make generalization, so you need to state these 3 things. Okay. So kelebaran graph, the width of the graph, and then our punya position of axis of symmetry, berubah ke tidak. Okay, and then our punya maximum minimum value. So width of the graph berubah bila ada perubahan in A. Okay, axis of symmetry berubah bila ada perubahan in H. Last sekali maximum minimum value berubah bila ada perubahan in K. Okay, so
Okay, settle. Ada soalan tak ada? Faham belaka. Mari kita buat soalan. Sebab awak faham belaka kan? Soalan buku teks awak. Tak nampak kan? Ya Allah, dia pergi mana? Tak merayap pula nota saya. Okay, soalan self-practice 2.9. Okay. Kalau awak tak nampak, kod guna phone tak nampak kan? Dekat phone tu boleh zoom tau. Boleh zoom phone awak tu. Okay, so textbook on page 59, self-practice 2.9. Okay, so let's try number 1. Kalau awak masih tak faham, awak boleh go through dulu tau example 14 tu later on. Example 14 tu dah ada complete example dah, complete solution dah. Okay, so boleh recall lah nanti. So kita nak buat self-practice 2.9 question number 1. Kita buat dulu nombor 1. Okay, so kita baca dulu. The diagram on the right shows diagram on the right shows the graph f(x) equals to negative 3 x minus 2 squared plus 4. So kita ada f(x) kita negative 3 x minus 2 squared plus 4. Okay, dia dah bagi tahu siap dah. A sama dengan negative 3, H sama dengan 2, K equals to 4. Okay, so the first question asks you to determine the coordinate of maximum point. So dia nak awak cari coordinate of the maximum point and the equation of axis of symmetry. Yang ni awak dah sangat expert dah. Okay, so dah boleh jawab dah. So bagi tahu saya maximum point awak, coordinate dia apa? Dua empat. Bagusnya. Bijak laksana. Terima kasih kepada yang menjawab. Okay, so 24. So for those yang masih sama-sama, okay, so macam mana nak cari? Tengok dulu awak punya persamaan ni. Okay. Persamaan function ni. So function ni bila awak nak cari maximum atau minimum point, function awak mesti dah dalam bentuk completed square vertex form. Okay, so you need to do the completed square from the general form, so you get vertex form. So macam mana nak tengok, ambil ni saja. Okay, so yang dalam kurungan ni, okay, the value of 2. Sebabkan ni dah negatif, so awak just terus ambil je 2 ni. Kalau ni positif, so you need to take negative 2. Okay, so this one is your x coordinate. Okay, and then the whole thing, okay, termasuk dengan simbol depan ni, ini adalah punya y coordinate. Okay, untuk maximum ataupun minimum point. So in this case maximum lah sebab A awak negatif. Okay, so direct je macam tu. Kalau function awak masih belum dalam bentuk completed square, so you need to complete the square first. Okay, barulah kita boleh detect. Okay, soalan kedua adalah equation of axis of symmetry. So axis of symmetry. Bagi tahu saya axis of symmetry equation dia apa? X dengan 2. Senang je kan, kacang mak lodi kan. So x equals to 2. So nama dia equation. Kalau awak tulis 2 je dia bukan equation. Okay, dia adalah term. Jadi kena tulis x sama dengan. So bear in mind x sama dengan 2. Okay. So exactly lah nilai x awak ni. Okay, settle A. Kacang mak lodi kan. Okay, B. Make generalization on the shape and the position of the graph when the following values change. Hence, sketch the graph. So dia nak kita generalize dulu and then sketch. Okay, the first one. Bila A changes to negative 2. Changes to dengan changes by berbeza maksud dia. Changes to maksudnya berubah kepada. Bila akhir adalah benda tu. Kalau changes by berubah sebanyak berapa.
Okay, so kena tengok soalan elok-elok. Okay, soalan kata changes to -2. So dia bagi terus final value. So A awak, original -2 berubah jadi -10. So kalau tengok dekat sini, kalau awak confused sebab negatif ni dia confusing sikit. Awak just tengok value je, 3 dengan 10. Nombor saja 3 dengan 10. So dari 3 ke 10, makin banyak ke makin kurang? Banyak. Makin banyak kan? Maksudnya graf awak akan makin cerun. More steep. Okay? Steeper. So makin cerun. Jadi lukislah. Dia kata sketch je. So jangan nak rajin sangat nak construct. Sketch je. Sketch yang cantik lah ya. Lain sikit. Okay, kita ikut graf asal dia tu. Cekik. Okay. So graf dia gini. Ini graf asal. Oh bubuknya. Macam gitulah lebih kurang So yang ini adalah fx -3 x minus 2 squared plus 4. Sekarang kita nak lukis graf bila A -10 pula. Okay. Tadi kita dah tengok dah. Bila A saja yang berubah, graf awak hanya ada perubahan tentang width of the graph je. Maksimum sama, axis of symmetry pun sama. Jadi graf baru dia akan jadi more steep. Maksudnya makin dalam lah. Macam tu lah lebih kurang. Awak lukislah cantik sikit lah. Saya tangan pengkor. Buruk kan? Macam tu lah. Okay, so makin cerun. So yang warna kuning itu adalah bila awak punya ni negatif. Okay. Boleh faham ke? Boleh. Fahamlah ke korang kan? So settle bahagian sketch. Soalan yang kedua dia nak make generalization on the shape and position. So seperti yang saya kata tadi, apa yang awak kena cerita adalah cerita pasal width, maximum minimum value, axis of symmetry. Okay, cerita pasal tu je. Ceritalah. So boleh cakap of the graph increases orang pun redo je kan? Alah pun redo je. Lebar dia makin berkurang sebab dia makin cerun. Lagi apa yang kita boleh cakap lagi? Axis of symmetry berubah tak? Sama. Unchanged. Okay, axis of symmetry unchanged. Lagi? Maximum minimum value? Maximum value unchanged. Maximum. Ni tulis penuh ya, maximum. Short form ni hanya untuk saya je. Unchanged. Okay, siap. Okay. Shape of the graph masih sama lah. Sama. Cuma width of the graph decreases. Bila cakap macam ni cukup dah. Okay. So ni bahagian yang pertama. Okay, faham So nombor 2. Satu settle nombor 2, the value of h changes to 5. Okay. Kita kena bergerak sikit lah. H berubah kepada 5. Ni jangan pengkor. Okay. H asal. Okay, H asal adalah 2. So dia berubah kepada 5. So apa yang akan jadi? Daripada 2 pergi ke 5, bertambah ke berkurang? Tambah. Jadi graf awak macam mana? Ke kanan. Yes. Sangat bagus. Baguslah. Korang ni memang jenis celik hati. Tolong lukis guna pembaris saya tak ada pembaris kat sini. Tolong lukis guna pembaris. So original macam gini.
Ni adalah 2. Okay. So ni graf original. Maka bila ni H sama dengan 2. So sekarang H sama dengan 5. Dia kata changes to bukan changes by ya. Bila changes to maksudnya final H awak adalah 5. Jadi agak-agak 2, 3, 4, 5. Sini 5. Okay. So saya lukislah macam ni. Letak sini 5. Dah siap kecil. Okay. Bila dia kata changes to 5 maksudnya awak punya axis of symmetry x equals to 5 lah. Kalau changes by 5 so 2 tambah 5. So akan jadi 7. Nampak ya? Bezanya 2 dengan by je. Okay, by. Bukan Ustaz Bayaki ya, by. Ini ya, kepada sebanyak. Ya saya. Maksudnya kena lukis dua-dua ke? Dua-dua function? Lukis dua-dua. Lukis dua-dua, nampak sikit. Tapi just sketch tau. Tak boleh nak construct. Okay. So settle bahagian sketching. Sekarang kita nak cerita cerita pasal apa yang berubah. Okay, ceritalah forma benda yang sama. Okay, the width of the graph ataupun dia punya shape. The width or shape of the graph unchanged. Okay, tak berubah. Sebiji macam tu. Okay, axis of symmetry berubah tak? Berubah. Axis of symmetry change. Change kalau berubah kena bagi tahulah. Change to x equals to 5. Okay. And then last sekali maximum value berubah tak? Tak. Tak berubah. Senang je kan? 3 benda ni jawab semat dalam kepala. Okay. So settle. Okay, last sekali value of k changes to -2. Okay. So kena bergerak sekejap. Cekik. Kalau saya laju sangat tu boleh tahu lah ya. Okay, k asal kita adalah 4. Okay, dia berubah kepada -2. Okay, change into -2. Okay, tengok dekat sini dia kata changes to -2. Jadi final value untuk k adalah -2. So agak-agak graf awak macam mana? Pasti Ke belakang. Belakang? Cubaan yang bagus. Ke bawah. Ke bawah. Yes. Okay, ke bawah So cubaan yang bagus tadi tapi kurang tepat lah sebab k adalah maximum value. So bila maximum value dia ada vertically movement. Pergerakan berbentuk vertical apa? Dalam bahasa Melayu? Menegak. Menegak. So menegak atas bawah. Okay. Jadi lukis. So lebih kurang lah. Lukis pasti dulu. Okay, original graf awak macam gini. So sini adalah 4. Okay. So dia berubah kepada 2. So berubah kepada 2. Jadi 2 pula, -2. So roughly -2 kat sini lah. Kurang je saya lukis. Jadi graf awak macam ni. Graf sebiji cuma dia punya maximum value jadi tak sampai pula. Okay, maximum value jadi -2. So begitu. Okay, seperti biasa generalization. So with shape of the graph unchanged or not? Unchanged. No. Okay. And then axis of symmetry unchanged or not? Unchanged. Unchanged. Okay, maximum value? Change. Change or not? Change. So maximum value change to negative. Okay, kalau awak dah mahir ni bolehlah tambah sikit. Awak cakaplah dia move banyak mana.
contoh kat sini saya mention kat sini untuk yang nombor 2 ni, saya cakap dia move 3 units to the right. Nampak bijaksana kat situ. Okay. So yang ni untuk nombor 3 ni dia move berapa unit kat situ? Daripada 4 negatif 2 jadi 6. Move 6 unit downwards. Okay. Begitu. Boleh ke? Senang ke susah? Boleh. Boleh kan? Senang je kan? Okay. So sebab sekarang 9.54, okay. Sebab nanti nak melukis dia agak lama. Jadi soalan nombor 2, nombor 3 tu awak cuba buat lah ya. Okay, nanti homework kalau ada nanti Cikgu Siti bagi homework. Okay, nombor 2, nombor 3 tu cuba buat. Okay, cuba buat sendiri. Nanti nak minta saya semak pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So settle bahagian ni. So far faham nombor part 4? Senang je kan part 4 ni kan. Ada nak salin ke? Saya bagi awak sekejap. Sikit. Minit untuk salin. Sebab yang ni saya tak share lah. Seminit kot nak salin. Kita sama lah sebenarnya. Seminit dari sekarang. Sebelum kita masuk second last sub topic. Okay, jam saya dah 9.56. Okay. So dah seminit. Jadi kita nak masuk yang second last. So second last. Sebenarnya ni last lah. Sebab yang last kali solve problems. Solve problems dia akan menggabungkan semua lah. Daripada apa yang awak belajar daripada awal. Okay, second. Last kali sketching. Nama sketch. So tak perlulah nak guna graph paper. Okay. Nama pun sketching. Cuma dalam sketching ni dia nak banyak info. Okay, ni adalah info-info penting lah. Okay, jadi saya explain apa info-info penting yang dia perlukan. Okay, sketching the graph. Ada 6 step. Tak perlu nak buat ikut turutan. Awak nak buat ikut turutan pun tak ada masalah. So apa step pertama sebelum kita nak lukis graf? Sebelum ni orang lukiskan graf tu kita kan, sekarang kita nak lukis graf. Okay, graph quadratic functions. So the first one you need to find the value of A. Value of A. Okay, so kita nak value of A. Okay, kenapa nak value of A? Sebab kita nak tahu shape dia senyum ke masam. Okay, so itu first step. Sekejap kita buat contoh Ini kita go through dulu step by step. Okay, so bila A awak greater than 0, and then you will get shape awak minimum lah. And then when A less than 0, the shape of graph is maximum. Okay, so tu kita tahu dah. So tengok dulu A. Okay, A ni tak kisah daripada mana-mana bentuk, tak ada masalah. Daripada vertex form boleh, daripada general form boleh, daripada intercept form pun boleh. So tak ada masalah. So akan dapat A direct. Okay, yang kedua, you need to find the value of discriminant, d squared minus 4AC. Kenapa? Sebab kita nak tahu position of the graph. Okay, graph awak macam mana. Ada
cut intercept at 2 different points. Intercept at 1 point only. Or does not intercept at all. Okay, so kita nak tahu kita punya position of the graph. Macam mana? So you need to find the B squared minus 4AC. So awak nak cari discriminant, yang ni awak kena ada dalam bentuk general form lah. Okay, so awak kena dalam bentuk AX squared plus BX plus C. Okay, so baru kita dapat B, A dengan C. Okay, so yang tu. Nombor 3, kita nak tahu determine vertex. Vertex ni adalah maximum ataupun minimum point. So yang ni pula awak nak tahu vertex awak kena ada dalam bentuk vertex form. Nama pun vertex ni. Fx saya. So yang ni awak kena ada dalam bentuk vertex form. Okay, so yang ni. The fourth one, you need to know the intersection point on x-axis. So macam mana nak tahu? So senang je macam nak tahu intersection point. So awak just solve when fx equals to 0. So bila fx sama dengan kosong, awak boleh carilah intersection point. Ataupun nama lain dia adalah x-intercept. Kita kena tahu pintasan x kita. Okay, so yang keempat. Yang kelima, kalau kita kena tahu pintasan x, kita kena tahu juga y-intercept. Okay, so pentinglah dua ni. Kita nak x-intercept, kita nak y-intercept. Kena tahu. Okay, y-intercept. So macam mana cari y-intercept? When x equals to 0. Just substitute into the function with x equals to 0. Tadi fx0 dapat x-intercept. Yang ni bila x0. So dapat y-intercept. Last kali kita plot points. Okay, plot points. So jadilah graph. So benda yang wajib awak ada adalah x-intercept, y-intercept, awak punya maximum, minimum point. So 3 benda ni wajib ada dalam awak punya graph. Faham ke? Faham. Okay. Macam tu korang kan? Okay, so kita nak buat contoh. Sini, kita pergi kepada contoh. Kalau saya laju sangat, bagi tahu. Tak mau bergerak. Bergerak. Okay, contoh self practice 2.10. 2.10. So kita nak lukis graf kat 61 kita nak lukis dulu yang kita buat dua graf, satu positif, satu negatif. So kita nak lukis graf A. Kita mudah dululah. Setiap form ni dia ada baik buruk dia. Bukan baik buruk dia. Kelebihan kekurangan dia lah. Setiap form tu dia ada mudah dia. Okay, so untuk 2.10, 2.10. Okay, kita buat nombor 1 A. So let's sketch the graph of the following quadratic function. So the first one, the function is fx equals to x minus 1 squared minus 4. So persoalan pertama, ini bentuk apa? Bentuk apa ni? Vertex form. Vertex form. Nama pun vertex form kan? Jadi awak boleh dapat apa? Boleh dapat apa ni? Dapat koordinat vertex. Maximum dan minimum point. Dapat vertex lah, maximum or minimum point. So bagi tahu saya vertex awak apa dia koordinat dia? 1 negatif 1 negatif 4. Okay. So bila bagi vertex form terus direct awak boleh dapat vertex ataupun maximum minimum point. Kita go through step by step. Okay, nombor 1. Nombor 1 kita kena cari A. A awak sama dengan berapa? 1. 1 So tengok depan kurungan ni
Tak ada benda. Tak ada benda bukan bererti memang tak ada apa. Dia ada coefficient y. Cuma y tak tulis. So 1 lebih besar daripada kosong. Jadi graf awak senyum. Okay, dapat dah shape of the graph. Nombor 2, awak kena cari discriminant. B squared minus 4AC. Sekarang ni awak ada ke BAC? Tak ada. Tak ada. Tak Jadi ada. macam mana kita nak cari ni? Tukarkan kepada general form. General form. Bagus. General So form. tukar jadi general form. So saya tukar dekat sini lah ya. Ke atas ni. Fx. Okay, kita expand jadi x squared minus 2x plus 1 minus 4 minus 3. Boleh ke? Adakah saya betul? Betul Betul. Jangan risau, awak tak mahir, kita buat satu. Awak expand dulu dalam kurungan and then baru awak settlekan negative 4. Okay, so kita ada x squared minus 2x minus 3. So, take out the value of A, B, C. So, A kita 1, B kita negative 2, C kita negative 3. So, now kita boleh carilah B squared minus 4AC. So, B kita negative 2 squared minus 4 times 1 times negative 3. Okay, tolong kira untuk saya berapa ni? Berapa tu? 16 ke? 16 16. Okay, 16. So 16 greater than 0. So bila greater than 0, graf awak macam mana? Senyum. Graf memang senyum sebab A tadi dah positif. So kalau greater than 0, graf macam mana? Warna atas. Share 2 points. Yes, intersect at 2 points. So graf awak macam gini. Okay, akan intersect dekat 2 points. Boleh ke? Okay ke kat situ? Okey, Okay, cikgu. nombor 3. Nombor 3 kita nak cari apa ni? Determine the vertex. Vertex dah ada dah kita dapat tadi. So vertex awak adalah 1 negative 4. So vertex kat sini since graf awak minimum, jadi minimum minimum point. So ini adalah minimum point sebab graf awak adalah minimum. Jadi minimum point. Vertex kita adalah minimum point. So settle nombor 3. Nombor 4. Nombor 4 awak kena cari intersection point. So dalam arti kata lain x-intercept. Okay, nombor 4. So nak cari x-intercept, fx equals to 0. So fx awak adalah, saya ambil general form. Okay. Equals to 0. Jadi nampak kuadratik nak buat apa? Factorize. Good. Solve kuadratik macam biasa. So factorize. Gunalah EQN awak tu. Adakah saya betul? Betul. So factorize, you will get x equals to negative 1, x equals to 3. So graf awak dia akan intersect 1 negative 1, satu lagi 3. So macam gitu. Dapatlah x-intercept. Okay. Last part is y-intercept. So y-intercept dekat sini perlu tak nak cari? Perlu ke nak cari? Boleh dapat terus. Boleh dapat terus. Dari mana dapat terus? Value of C. Yes. Daripada General. Yes, value of C. Bijak lah korang ni. Okay. So dapat terus negative 3. So complete dah everything. So kita ada vertex. Tak mau gini. Kita ada y-intercept. Okay, kita ada y-intercept, kita ada x-intercept. Okay, sekarang kita nak plot.
plot ni masalah. Ikutlah awak nak plot apa dulu. Certain orang senang dia nak plot axis dulu. Certain orang dia plot dia punya graph dulu. Curve tu dulu. Ikutlah awak janji kedudukan dia logik. Okay. Contoh, saya jenis lukis ni dulu. Curve. Alah, saya curve ni fail lah. Macam mana? Okay. So kita tahu kita akan passes through -1, 3. Vertex kita 1, -4. So ini koordinat dia adalah 1, -4. Okay. So sekarang persoalannya kita tinggal nak letak y-intercept dengan paksi y. Tapi sebelum kita letak y-intercept, kita kena letak dulu paksi y. Sekarang beritahu saya, paksi y saya letak kat mana? Antara -1 dengan vertex. Good. Kat sini -1. Vertex kita 1, -4 bermakna sini sebenarnya nilai dia adalah 1. Okay. Jadi paksi y kita bila x kosong, maksudnya kat tengah ni lah. So ambil pembaris. Saya pun kena ambil pembaris ni. Hopefully straight lah. Tolong lukis paksi dengan pembaris tau. Paksi x dengan y guna pembaris. Lebih kurang lah macam gitu. Okay. Ini kita punya paksi y. Okay. Tolong lukis paksi x dengan y guna pembaris. Okay. So paksi y kita logik lah berada dekat situ. Di antara -1 and 1. Okay. So sekarang tinggal satu je awak tak label, which is y-intercept. So paksi y kita kat sini, jadi y-intercept kita kat sini. Jadi ini adalah -3. Complete. Awak ada x-intercept, y-intercept and vertex. Boleh ke ada soalan? Faham ke? Faham cikgu. So kalau awak ikut step by step, insyaAllah mudah. Okay, cuma bahagian graf tu awak nak lukis paksi dulu boleh, awak lukis curve boleh. Cuma bagi saya senang kalau awak lukis dulu dia punya graf and then last kali baru letak paksi. Baru kita boleh agak paksi y kita dekat mana. Okay, kita nak buat satu lagi contoh. Saya bagi awak seminit kalau awak nak salin. Sambil tu saya selit lah ya untuk pelajar kelas saya. Pastikan awak ada 2 buku 2 buku panjang, 1 nota, 1 latihan. Okey, untuk pelajar kelas saya pastikan awak ada 2 buku, 1 nota, 1 latihan. Segala info yang cikgu awak bagi semasa online kelas, cikgu Siti bagi hari tu, so sila letakkan dalam buku nota. Bila dia kata homework, assignment ke, sila buat dalam buku latihan. So, awak tinggal snap je. Submit. Sangat mudah. Okay. So organize. Awak dah form 4 kan. Awak kena organize awak punya nota dengan latihan. Okay. Walaupun homework awak atau assignment awak hantar dekat GC. Tapi bila awak balik asrama awak tak bawa GC tu. Okay. Jadi kat mana awak nak refer? Awak akan refer dekat buku latihan. So segala assignment yang awak hantar dekat GC tu, homework yang hantar kat GC tu semua buat dalam buku latihan. Okay. So nanti balik asrama senang nak refer. Okay. Kalau saya tak ada nak tanda kat GC pun saya boleh tanda dalam buku awak nanti. Okay. Pesanan penaja untuk 2 kelas saya. Kalau kelas saya nak ikut, sangat dialu-alukan. Okay. So settle dah salin dah seminit. Okay. Kita nak buat soalan seterusnya. Kita ambil contoh lain pula. Contoh E. Itu dia bagi bentuk intercept. Okay, intercept form. Dan negatif. Okay, kita nak buat yang ni. Bergerak sikit. Okay. So fx equals to negative x plus 3, x plus 5. Okay. Soalan pertama saya, ini bentuk apa?
Intercept form. Intercept form. Intercept form. Okey, daripada bentuk intercept form, awak boleh dapat apa? General form. Tak, sebelum nak ubah tu, tengok je tahu dah apa dia. Awak tengok ni je tahu dah apa. Nilai X. Yes. Roots. Dan tahu roots ataupun x-intercept. Okay. So tengok dekat sini, x plus 3, x plus 5. So when you take this one equals to 0, so awak akan dapat intercept form awak, intercept pula. Intercept form pula. Intercept awak adalah x equals to negative 3 and one more x equals to negative 5. Okay. So awak dapat direct. So daripada vertex form tadi awak dapat vertex coordinate ataupun maximum minimum point. Okay, so daripada intercept form awak dapat awak punya intercept. Okay, x-intercept. Okay, so kita go through one by one. So the first one, okay, yang pertama kita kena cari yang pertama, step yang pertama kita tengok value of A. A awak berapa kat sini? Negative 1. That's good. Negative 1 which is less than 0. Jadi graf awak masam. Okay, step yang kedua awak kena cari B squared minus 4AC. Boleh tak nak cari direct? Tak boleh. Okay, sebab awak tak ada A, B, C. Jadi kena transform jadi general form. So dari sini transform jadi general form. Okay. Kalau awak tak expert, negatif ni buatlah sekali. Awak expand ni dulu. Awak expand dua kurungan tu dulu. So x times x, x squared. X times 5, 5x. Plus 3x. Saya buat terus lah ya sebab awak dah form 4 kan. Mesti dah expert kan, expand. Okay. Okay. So saya buat terus plus 5x plus 2x jadi plus 8x. Okay, and then baru kita masukkan negatif. So ada negatif x squared negatif 8x negatif 15. So punya general form adalah negatif x squared minus 8x minus 15. So dari sini take out your A, B, C. So your A equals to negative 1, your B equals to negative 8, your C equals to negative 15. So substitute into this preliminary formula. So your B equals to negative 8 squared minus 4 times negative 1 times negative 15. Tolong kira untuk saya. Berapa tu? 4 ke? 4 4. So 4 is greater than 0. Jadi graf awak macam mana? Two intersection point. Intercept 2 point. Okay, intercept at 2 point. Ingat ya graf awak maksimum. Jadi graf awak macam gini. Okay, so dia intercept dekat mana? Kita dah ada dah value kat atas tu. Boleh terus tulis. Okay. Okay ke? Boleh ke? Sampai sini faham Faham. Okay, step yang ketiga vertex. Okay, sekarang nak cari vertex. Boleh tak nak dapat direct vertex? Boleh tak dapat direct vertex? Tak kira. So nak buat macam mana tu? Nak dapat vertex tu? Computing the square. Yes, you need to completing the square from the general form. Okay, daripada general form. So saya ambil daripada yang ni So saya dapat completing the square. Okay. Pada sini saya ambil. So saya nak buat completing the square. So sekarang yang dalam kurungan je saya buat completing the square.
Okay, biasa awak belajar sebelum ni ada value kiri dan kanan. Okay, ada value kiri dan kanan. It's an equation. Okay, jadi awak bolehlah transfer yang constant to the right hand side. Sekarang awak tak boleh nak transfer constant tu dekat belah satu lagi. On the left hand side tak boleh sebab sekarang kita bukannya equation, kita adalah function. Function which is sebelah ni adalah fx, it's not a value. Okay, jadi awak tak boleh transfer 15 ke sini. Jadi kita nak buat apa? Okay, pastikan dulu depan x squared ni adalah 1, positive 1. So that's why line negatif saya tak masukkan dulu. Okay, so sampai sini awak just completing the square macam biasa yang ini. Okay, so negatif letak dekat sini. Buat besar-besar kurungan. Okay. Apa yang kita buat, Cikgu Siti ajar macam mana? Copy paste dulu awak punya the first two term. Betul? So copy paste the first two term. Apa kita nak tambah dekat belakang? Kita tambah. B. Tambah apa? B over 2. B over 2. A, betul? Power. A awak dah 1 kan? So B over 2 je lah sebab A awak dah 1. Okay? So A tak perlu. So B over 2 squared, betul? Betul eh? Betul. Negatif. Betul. Saya ikut awak ni, betul eh? Okay. So B over 2 squared. Kena tambah plus minus. Satu positif, satu negatif. So plus B over 2 squared. B awak adalah 8 over 2 squared. Kalau awak tambah ni je, maksudnya awak dah mengubah soalan. Jadi kita nak hapuskan plus, kita kena ada minus. Sebab tu kita kena tambah plus minus. Sebenarnya plus minus ni, term yang dua ni adalah kosong. Jadi kita tidak mengubah soalan. Okay? Cuma kita wujudkan dia untuk dapatkan bentuk vertex form. Okay? Yang warna orange saya buat ni sebenarnya nilai dia sama dengan kosong. Jadi sebenarnya kita tidak mengubah soalan. Okay, sebab tu awak kena tambah plus minus. Kalau awak buat plus je, dah jadi lain lah dia punya function. Okay, so sekarang negatif biar dulu. Okay, sekarang dah settle tambah tolak ni. Apa yang kita perlu buat, kita buat dalam bentuk kurungan. Okay, square. Okay, kurungan yang mana? Awak tengok yang ini. Ambil yang ini dengan nilai dalam ni je. Okay, bagi tahu saya nilai dalam ni berapa? 4 kan? So X tambah 4. Sampai sini okey ke? Boleh faham ke? Teacher. Ya. Bukan 8 per negatif 2. 8 per negatif 2. A dia kan negatif. Kenapa negatif? Saya faham kat situ. Okey, sebab tu saya letak negatif ni kat luar. Apa yang saya buat completing the square yang ni je, yang dalam kurungan saja. Negatif tu saya letak dekat luar dulu. Sebab saya tak nak ada A saya negatif kat sini. Kalau A awak bukan positif 1, formula dia akan jadi macam ni tau. 2A. Kalau A awak bukan positif 1, tapi saya tak nak terlibat dengan A selain daripada 1. Saya tak nak ada A ni. Jadi that's why depan X squared ni mesti 1. So negatif tu saya letak kat luar dulu. Saya tak bawa masuk. Okey ke? Okay. Kalau awak ada 2 X squared, 2 pun letak kat luar dulu. Macam tu. Sebab tu saya ambil form yang ini. Okay. So sekarang settle so yang ni kalau kita expand X tambah 4 kuasa 2 ni, so kita akan dapat X squared plus AX plus 4 squared ataupun 16. Okay, samalah dengan the first 3 terms ni. Okay, so sekarang apa yang belum settle lagi yang belakang ni. So tolong kira kat saya yang belakang ni nilai dia berapa. Masuk calculator je berapa nilai kat belakang tu. 8 bagi 2, 4. 4 squared, 4 squared 16. Negative 16 plus 15. Negative 1 ke? Betul. Betul Negative 1. Okay, so sampai sini faham? Faham. Okay, sekarang kalau awak tengok kita ada square bracket. Bila ada square bracket maksudnya masih belum settle. Awak punya completeness kan masih belum settle. So kita nak buang square bracket. So apa yang kita buat?
kita masukkan negatif ke dalam. Okay, masukkan negatif ke dalam, tulis negatif, copy paste yang dalam kurungan. Okay, ni versi awak expand. So negatif darab dengan yang kurungan ni, negatif darab dengan negatif 1. Okay, so negatif bagi dekat kurungan ni, jangan pergi expand pula kurungan function, kita buat completing square. Okay, so awak just letak negatif ni sebelah kurungan je. So kita dah expand untuk yang bracket ni. Dan sekali yang belakang ni. So negatif darab negatif positif. Ni baru dah set. Sampai sini okey ke? Okey, boleh. Ya, boleh ya. So yang ini konsep dia berbeza sedikit dengan yang sebelum ni. Yang sebelum ni awak ada value kiri dan kanan. Awak tak ada fx tu, awak ada value kiri kanan. So awak boleh transfer constant tu to the right hand side. Tapi yang ni awak tak boleh transfer. Awak kena buat sebelah je. Sebab sebelah tu adalah fx. Okay, awak kena buat sebelah je. Okay. Last sekali kita boleh detect lah kita punya vertex ataupun kita punya maximum point. Okay, maximum point kita adalah x kita negative 4, y kita 1. Okay. So kat sini awak nak dapatkan yang ini, biasa kita tengok x negative h kan. So dekat sini positif, maka awak akan ambil opposite sign. Opposite simbol negative 4. Kalau awak rasa susah nak ingat form tu, senang je, awak just buat macam ni je. Macam mana dapatkan x koordinat, ambil yang dalam kurungan ni, samakan dengan kosong. So x plus 4 equals to 0. So x awak negative 4. Okay, yang ini apply, tak kisah untuk negatif ke, untuk positif ke, dia sangat-sangat suitable untuk dua-dua jenis. Okay. So nak dapatkan value of x coordinate, ambil dalam kurungan ni samakan dengan kosong. So dapatlah negatif 4. Okay, ni baru yang ketiga. Yang keempat kita nak x-intercept. Oh, x-intercept kita dah ada. Okay, so yang keempat kita dah ada x-intercept. Okay, yang keempat kita ada x-intercept. So x-intercept kita negative 3 dengan negative 5. So last kali kita nak y-intercept. Okay, y-intercept kita boleh dapat direct. Berapa y-intercept kita? Negatif 15. 15. Negatif 15. Kita dapat direct je negatif 15. Okay, sampai sini boleh ke? Dah set up. Kan nak lukis graf. Okay, lukis graf saja. Maka saya highlight dulu apa yang kita ada kat sini. Kita ada maximum. Okay, maximum point. And then kita ada intercept. Kita ada y-intercept. Okay, so first kali lukis kita punya curve. Curve kita macam ni. Curve kita maximum. Ya Allah, ni mesti gemuk sebelah kanan tu. Nampak macam ni. Maximum graph intersect at 2 point, which is negative 3 and then negative 5. Adakah betul saya buat? Salah. Salah? Berani awak salahkan saya? Kat mana salah tu? Negatif 3, negatif 5. Balik. Kita balik. So nilai yang lebih kecil di belakang. Okay, di kiri, nilai yang lebih kecil di depan ataupun di kanan. So daripada awal ni sebenarnya terbalik lah ni. Sabar je lah. Okay, so settle. Lepas tu kita nak letak kita punya maximum point. Letak dulu koordinat kat sini. Okay, so maximum point kita koordinat dia negative 4, 1. Okay, so sekarang kita nak letak part C. Part C kita nak letak kat mana? Pak C nak letak kat mana? Beritahu saya. Kat mana Pak C ni? Kanan. 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 Kanan sekali Kenapa kanan sekali? Negatif 3. Sebab
tengok ni x, value of x yang paling hujung adalah negatif. Okey, jadi paksi y awak semestinya kena lagi dekat depan. Okey, sebab paksi y nilai x dia adalah kosong. Jadi okey, guna pembaris semoga lurus. Ni kalau tak sampai awak boleh extend graf awak ni. Cantik sikit. So sekarang tinggal y-intercept je. So y-intercept kita negatif 15. Jadi label kat sini. Negatif 15. Buruknya, Masya Allah. Okay, label. Kita nak pergi. So negatif 15. Dah siap. Boleh ke ada soalan nak tanya? Cikgu. Apa dia? Kalau vertex tu kalau kita pakai cara lain boleh tak? Tak pakai cara lain. Pakai cara apa tu? Yang intercept tambah intercept tu lepas tu bagi 2. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Bijak kat situ. Okey. Satu lagi cara kawan awak tu, kita tahu. Siapa yang berkata-kata tadi? Suara siapa tadi? Apa ni? Tak bersuara dah. Kawan awak Yeah. cakap tadi dia. Siapa nama? Arif. Arif. Patut pun nama dia Arif. Memang Arif pun. Okay. So, kita tahu kita punya intercept negative 5 and negative 3. Dan kita tahu kita punya maximum point tu dia akan lalu axis of symmetry. Axis of symmetry ni line yang bahagi tengah-tengah tau. Ni axis of symmetry kita. Kenapa tak ada biru? Okay, ni. Axis of symmetry kita. Okay, dia akan bahagi betul-betul tengah-tengah. Jadi kita nak dapat maximum point ni, kita just bahagi je lah. Dapatkan x koordinat dulu. So kita tambahkan negative 5 plus 3 divide by 2. So dapatlah negative 4. Nak dapatkan y ni, just masuk je dalam function. Okay. Masuklah mana-mana function. General form tadi ke, vertex, intercept form tadi ke untuk dapatkan y. Okay. Nak dapat x senang, nak dapat y kena masukkan dalam fx. Masukkan x awak ni sama dengan negatif 4, so kira dapatlah 1. Okay. So boleh, tak ada masalah. Okay ke, ada soalan nak tanya lagi? Boleh? Saya rasa cukuplah 2 ni kan. Yang lain awak boleh cuba sendiri. Okay, pastikan awak cuba. Okay, awak ambil 1 maksimum, 1 minimum. Tak payahlah saya bagi. Okay. Saya nak awak buat dalam buku latihan awak. Soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1 memang ada satu soalan je kan. Nombor 1 I. Okay. Nombor 1 I. Satu lagi nombor 1 B bola. Okay. 1 B dengan 1 I. Okay. Sila buat dalam buku latihan. Okay, nanti saya nak tengok. Naik sekolah nanti saya nak tengok. Naik sekolah cikgu lama lagi cikgu. Kalau awak simpan bertindih-tindihlah kerja sekolah awak. Lagilah banyak kan. Cuba try terus apply. Awak dah belajar hari ni terus apply. Okay, terus buat. Okay, boleh ke? Ikut step by step Nanti lama-lama awak dah tahu dah step by step tu. InsyaAllah dia akan menuju ke jalan yang benar. Okay, so kita ada lagi 13 minit. So far faham Teacher. Kalau tadi soalan tu intercept form dengan vertex form kan? Boleh ke kalau dibagi dalam general form? Boleh. Tu soalan I tu general form. Okay. Kalau general form pula apa yang senang? Apa yang awak boleh dapat? Y-intercept. Y-intercept, betul. Awak boleh dapat direct terus Y-intercept kan? Contoh. Kat sini contoh soalan H lah saya bagi. Okay, soalan H tu macam ni.
3x tolak 2. So soalan H ni general form. So dari sini awak boleh dapat dah buat intercept. Okay, setiap form tu dia ada benda yang terus direct awak boleh dapat. Lepas tu awak tak payah nak expand apa semua dah, awak boleh terus cari b squared minus 4ac. Boleh dapat dah. Okay, sangat mudah. Yang kena effort lebih sikit awak nak cari vertex. Okay, vertex. Dari sini awak boleh factorize terus boleh dapat. So sebenarnya general form ni lah yang paling mudah. Bagi saya lah yang paling mudah. Okay, yang lain-lain tu dia kena ada dua-dua sikit. Boleh ke? Yang pasal awak kenal bentuk apa dan apa info dalam bentuk tersebut. Okay. Okay, saya ada soalan lah yang saya baru terfikir tadi. Kalau lah dia tak ada tiga-tiga bentuk, macam mana? Dia tak ada tiga-tiga bentuk. Rupa macam general pun tak ada, macam vertex pun tak ada. Macam intercept pun tak ada. Macam mana tu? Contoh. Ya. Nampak gila pendek ni. Dia boleh seimbang tanpa orang. Cuba. Okay, contoh macam ni. Contoh simple lah saya bagi. X squared plus 5x minus 7x minus 6 plus 15. Contoh paling simple saya bagi ni. So kalau macam ni awak boleh tak buat direct terus? Tak. Boleh Tak. solve lagi. Yang ni bukan apa-apa bentuk. Tiga-tiga bukan. Jadi kadang kat sini kita boleh settlekan dulu. So apa yang kita boleh settlekan? X dengan X. So kan dulu negative to X. Then nak jadi bentuk macam ni barulah kita boleh. Okay. So pastikan ada salah satu bentuk dulu. Okay. Itu one. Okay. So sebelum kita habis, kita nak buat satu lagi. Satu soalan solving. Kita buat nombor satunya. Self practice 2.11 page berapa? 63. Okay, question number 1. Okay. The function ht. Aduh bah ni kalah game ni. The function ht equals to negative 5t squared plus 8t plus 4. Itu lah pasal. Tengok ini, kita habis dari bantai. Ntar awak baca tu. Baca tu keluarkan info dulu. Ni saja 8. Okay, keluarkan info. So we have ht equals to negative 5t squared plus 8t plus 4. Okay, kita ada function this one. Okay, ni adalah bentuk general form. Okay, this function represents the height in meters of a diver from the water surface in a swimming pool t seconds after he dives from the diving board. Find the first one. Dia nak height in meters of the diving board from the water surface. So agak-agak boleh tak dapat direct height of the diving board from the water surface. Agak-agak graf awak ni macam mana? Agak-agak graf awak macam mana? Masam. Masam. Kenapa masam? Kenapa masam graf awak ni? A dia negatif. A dia negatif. A negatif. Okay, good. Okay. Sekarang kita nak pergi kepada soalan pertama. Height of the diving board from the water surface. Berapa? Boleh dapat direct tak? Tinggi
daripada air sampai diving board. Siapa boleh imagine jawapan dia? Maximum point lah. Dia dari maximum point. Maximum point. Maksudnya awak terjun, contohlah maximum point awak nak kata kat sini lah. Kat sini kan. So maksudnya awak terjun terus macam ni. Ya. Maximum macam ni, terjun terus macam ni. Biasa orang terjun macam mana? Biasa kalau orang terjun macam ni, nama dia bunuh diri. Boleh imagine tak? Ni diving board. Okay. So apa yang dia buat, dia akan hayun dekat sini and then macam ni, betul? Betul. Betul tak? Macam tu kan? So dalam arti kata lain, tinggi diving board daripada water surface tu adalah tinggi ini. Tinggi dia berapa? Okay. So macam nak tahu tinggi tu? Tinggi dia 4. Macam mana tahu 4? Y intercept dia. Dekat sini sebenarnya dia punya Y intercept dia 4. Contohlah pasi kat sini kan? Contohlah pasi kat sini. Contoh. So apa pasi kat situ? Contoh macam ni. Ni air. Okay, ni air. So kat sini adalah 4. Okay. So Y intercept itulah beradanya diving board kita. Okay. So dekat sini. Kita punya X is about T. Okay, dekat sini time kosong. Okay, pada paksi Y, T kita kosong. Okay, T kita kosong. So makna kata dekat sini dia tidak bergerak. Okay, dia tidak bergerak. Jadi logiklah dekat sini awak punya diving board. Kat sinilah dia start. Okay. Dia nampak terjun. Macam gitu. Okay. So soalan A sebenarnya tanpa lukis pun awak boleh jawab. Soalan A tu adalah 4 meter. Okay. Equals to Y intercept. Okay. Soalan B. The time in seconds the diver achieves at the maximum height. Okay. Soalan ni nak jawab macam mana? Okay. Bagi idea. Macam mana nak jawab? Maximum point. Okay, good. Sebab dia nak maximum height kan? Dia kata bila maximum height. Jadi nak cari time dia, awak kena carilah maximum point sebab time tu adalah sebenarnya x coordinate. Okay. Paksi x awak, height is about paksi y. Okay, awak dapat maximum point, boleh cari time. Okay, so sekarang macam mana nak cari? Kena buat. Okay, so daripada general form. Okay, daripada general form awak ada. Okay, so kita kena transform jadi vertex form. So macam mana nak transform dulu? Pastikan depan T squared tu adalah positive 1. So sekarang dia ada negative 5. Jadi factorize negative 5 first. Okay, so apa yang tinggal dalam ni? T squared. So macam mana kita nak buat benda ni? Kita dah keluarkan negative 5, so what left? So apa yang tinggal? Negative 8/5. Okay, good. So boleh nampak ke yang lain? So macam mana nak cari? Kalau awak rasa susah macam mana nak cari, awak ambil yang atas ni, bahagi yang bawah. Okay, bahagi yang awak punya factorize tadi. So awak ada positif divide negatif, awak akan dapat negatif. Okay, 8/5 memang tak boleh nak simplify. So tulis je 8/5. Okay, so kita guna konsep yang sama untuk 4. Okay, so 4 positif 4 divide negatif 1. Positif divide negatif, so awak dapat negatif 4/5. Tak boleh simplify, so biarkan 4/5. Begitu. So now kita nak buat complete the square. So negative 5 biar dekat luar sorang-sorang. So buat besar-besar square bracket. Okay, so dekat sini copy paste the first 2 term.
Okay, copy paste the first two term. Okay, now kita kena add on. Plus minus. Okay, plus b over 2 squared. Okay, kalau awak tak nak serabut kat sini, awak settle dulu. B over 2 awak dapat berapa? Okay, b over 2. B awak adalah negative 8 over 5. Okay, divide lagi dengan 2. Okay, B awak negative 8 over 5. Over 2. Tolong selesaikan untuk saya berapa? Negative 8 over 10. Negative 8 over 10. Boleh tak simplify lagi? Okay, negative 4. Okay, 4 over 5. Negative 4 over 5. Okay, so kita just terus isi kat sini negative 4 over 5 square. Okay, over 5 square. So bila ada positif kena ada negatif. Negative 4 over 5 square. Sampai sini boleh faham ke? And then awak copy paste. Yes. Boleh So macam saya, sebab B awak ni pecahan tau. So bila pecahan saya akan settle dulu kat tepi. Yang ni awak tak boleh nak congak apa, awak masuk kereta je. Kira dulu yang atas ni and then bahagi 2. Dapatlah jawapan yang tepat. Okay, jawapan jangan dalam perpuluhan tau. Dalam ni biarkan dalam bentuk fraction. Improper fraction ataupun proper fraction. Okay, sampai sini kita tinggal nak jadikan dalam bentuk kurungan. Okay, kurungan kuasa 2. So apa yang kita nak ambil? T dengan apa saja yang dalam kurungan. Okay. So T minus 4 over 5. Okay, terus tulis minus 4 over 5 sebab dalam ni minus 4 over 5. Okay. Lepas tu tolong kira untuk saya apa yang kita dapat dekat bahagian belakang ni. Yang ni tolong kira. Negative 4 over 5 squared minus 4 over 5. 2 over 25. Zero. Zero? Serius? Kan. Tak. Sekejap. Kira ni dulu dalam kurungan ni. So dalam kurungan ni dapat 16 per 25. Okay, and then baru letak negative 16 over 25 minus 4 over 5. So you get negative 36 over 25. Dah? Kira guna kalkulator lamanya. Cepat, dah 10.45. Berapa jawapan? Negatif 36 per 25. 36 per 25. Okay. So now baru kita masukkan. Awak ada kelas ke kejap lagi? Kelas awak pukul berapa? 11. 11. Okay. So expand yang ni, so negative 5 just letak je depan kurungan and then yang belakang ni awak kena daratkan lah. Negatif dan negatif positif. So 5 dengan 25 awak boleh kecilkan. So jadi 36 over 5. Okay, dapat macam ni boleh dapat time awak. So direct ni kita boleh dapat time kita adalah 4 over 5. Okay, ataupun nak bagi 0.8 second. Dapat terus jawab soalan B. Okay, so soalan C maximum height. Maximum height yang mana? Maximum height yang mana? 6 per 5. Yes. So untuk C, okay, C maximum height. So maximum height awak adalah 30. Teacher, memang tak payah expand yang negatif 5 tu ke? Expand negatif je. Oh yang ni tak payah expand. Awak just letak dekat depan ni je. Depan kurungan. Okay, yang ni darat dengan yang ni samalah ni. Awak letak depan kurungan. Kalau kita hilangkan terus, boleh tak? Hilangkan terus? Maksudnya awak nak bahagi negatif 5 semua? Tak boleh. Tu bezanya benda ni dengan benda awal yang awak belajar. Benda awal yang awak belajar tu dia equation tau. Dia ada kiri dan kanan. Contoh. Oh, tak boleh. Contoh macam ni. 6 sama dengan 7. Contoh macam ni. 6. Okay. Contoh macam ni. Awak ada nilai kiri dan kanan. Ni equation. So benda ni awak boleh buat. Awak nak bahagi 6 semua boleh. Okay. Sebab belah kiri awak bahagi 6. Belah kanan awak bahagi 6. Yang ni kalau awak bahagi negatif 5. Awak akan dapat HT over negatif 5.
function kita bukan dah HT. Function kita jadi HT over negative 1. Okay, so bila macam ni kena factorize bila kat depan tu. Okay. So settle last kali. Okay, D. The time in seconds when the diver is in the air. Apa maksud in the air? Tak masuk kolam lagi. Yes, tak masuk kolam. Dalam erti kata lain, maksudnya awak kena cari apa? Bila tak masuk kolam. Contoh macam ni kan graf awak kan. Contoh. Maksudnya tak masuk kolam area sini lah. Belum masuk kolam lagi. Tak termasuk yang ini. Okay. So sebenarnya awak kena cari apa? Axis symmetry. Kurang tepat. Bila kat sini. Ni maksudnya good. Saya dengar perkataan root tadi. Awak dapat root, awak dapat lah. Okay, awak dapat lah awak punya time. Okay, so kita punya paksi S adalah is about time. Okay, bila masa dia dekat kolam dekat sini. Okay. So dia lompat daripada sini terus ke sini. Yang ni dia dah masuk kolam dah. Ni dikira atas air, ni bawah air. Okay, jadi kita nak cari time dia, maksudnya kita nak cari x-intercept ataupun roots. Okay, kita dapat tu, kita dapatlah time in between. Jadi macam mana nak cari? We just ambil fx equals to 0. Okay, fx equals to 0. So fx pula kita punya ht sebab kita punya function adalah ht. Okay, so ht equals to 0. So your negative 5t squared plus 8t plus 4 equals to 0. So sampai sini, kat sini awak boleh bahagi dengan negatif 5. Okay, ataupun awak masuk kalkulator terus. Dapat berapa awak punya t? Okay, yang ni saya akan bahagikan dengan 5. 4/5 equals to 0. So your t. Okay, so and then awak dapat kat sini. Tolong factorize untuk saya. So awak akan dapat t awak 0 dengan 2. Okay, so your answer should be 0 up to 2. Okay, ni final jawapan awak. 0 hingga 2. Maksudnya daripada awak berada di atas air antara 0 hingga 2. Cuma dekat sini awak kena buat satu step kena factorize. Okay, untuk dapatkan awak punya t. Kalau tak boleh factorize nak buat macam mana? Awak belajar satu lagi cara mudah. Okay. Formula. Yes, formula. Sebab yang ni agak susah untuk kita factorize. Okay, kita guna formula. Okay. So boleh masuk guna formula dekat sini. So saya bantu. Guna formula dekat sini. So akan dapat T yang tepat. Sebab yang ni dia agak susah bila kita nak factorize. Okay, so awak just masuk dalam formula je. Okay, negatif B plus minus B squared minus 4AC set over 2A. Okay, masuk dalam formula awak dapat nilai T awak. Nilai T awak akan ada 2. Okay, 0 and 2. Okay, so your final answer 0 and 2. Okay, between 0 and 2. Tak termasuk 0 dengan 2. Sebab bila 0 dengan 2 awak dah berada dalam air. Boleh ke? Okay. Yeah. So macam tu. Kita kena diagnose lah macam mana kita nak solve problems tu. So satu lagi tambahan, cuba buat soalan nombor 2. So awak ada 3 soalan. Soalan tadi 1B, self practice 2.10, 1B, 1I. Satu lagi soalan self practice 2.11, soalan nombor 2. Try buat. Kalau boleh insya-Allah boleh jawab soalan pada function. Okay, kalau awak tak cuba, awak tak boleh apply apa yang awak belajar hari ni. Okay, so
Minta maaf saya habis lambat. Awak ada 7 minit lagi untuk awak berehat. Ada soalan nak tanya? Teacher, Ya saya. jawapan tu tadi saya factorize, saya dapat negatif 0.4. Macam mana? Negatif 0.4. Dia dapat negatif 0.4 dengan 2. Okey. Negatif 0. Oh, maksudnya kat sini negatif 0.4 dan 2, betul? Okey. So, awak tak boleh ambil negatif. Okey, time kita tak ada negatif. Ni bahagian belakang ni tak ada. Sebab apa? Time kita tak ada negatif. Jadi, apa yang kita boleh ambil, time kita start from 0 to 2. Okey, daripada 0 hingga 2. So, bagus tu pertanyaan awak tu. Awak menyedarkan saya juga. Okey, ingat bila time tak ada negatif, so kita akan start from 0 to 2. Okey. So, settle ada lagi soalan? Habis Okey. So, terima kasih kepada yang hadir. Saya minta maaf kalau ada salah silap. Okey, insyaAllah next time kita akan sambung lah. Okey, jangan lupa 3 soalan saya bagi tadi buat dalam buku latihan. Okey, nanti bawa balik ke sekolah. Okey, kita sudahi kelas kita. Ada soalan terakhir? Tak ada Okey. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih surah Al-Assalamualaikum.